Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumidin. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya ingin kembali mengurang tajuk bicara buku, bicara santai hari ini, membincangkan kitab Dabibun Namal, karangan Syekh Muhammad Zainal Abidin. Kitab ini secara khusus dan lebih detail membincangkan tentang penyakit paling berbahaya pada kehidupan seorang mukmin. Mukmin yang tahu bahawa ini bahaya. Kalau orang bukan mukmin mungkin menganggap ia adalah biasa-biasa saja, tapi seorang mukmin dia anggap ialah perkara yang berbahaya dan dia berusaha untuk membuang dan membersihkan dirinya daripada penyakit ini, iaitu penyakit riak. Dan tidak lupa juga penulis karena membincangkan tentang riak, mau tak mau dia juga membincangkan tentang lawannya, iaitu ikhlas. Maka penulis juga membincangkan tentang ikhlas. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita tahu bahawasanya riak adalah salah satu penyakit hati, amradul qulub. Apa nama dia? Amradul qulub. Penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini berpunca daripada kefahaman yang tak faham tentang apa penyakit ini, dan apa bahayanya. Maka saudara fillah kasih sekalian, Rasulullah SAW menganggap riak ini sebagai salah satu bentuk daripada syirik. Syirik ini dosa besar, kan? Tapi dia kata adalah inilah syirik asghar, syirik kecil. Maka dalam kitab ini penulis menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita kepada penyakit ini yang merupakan syirik kecil ini, seperti sabda beliau dalam sebuah riwayat mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takutkan kepada kamu adalah asyirkul asghar, iaitu kamu terlibat dalam syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar, mereka bertanya, itu sahabat-sahabat Nabi bertanya, Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata adalah ar-riya. Dia adalah riya. Syirik kecil itu adalah riya. Tuan-tuan dikasihi sekalian, syirik besar apa dia? Syirik besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini ada menyebutkan, tuan-tuan dikasihi sekalian, tentang beberapa bentuk perbezaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Baik, saya cari sekejap. Baik, selamat datang pada semua. Kak Rahimah, Kak Rohaya, ahlan wa sahlan. So, tuan-tuan dikasihi sekalian, syirik akbar, syirik besar adalah ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahawasanya ada kuasa selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberi manfaat dan menghindarkan mudarat daripada kita. Ini adalah syirik akbar. Maka apa beza dengan syirik kecil? Syirik akbar, kata beliau, adalah la yughfaru sahibuhu, menyebabkan orang yang terlibat dalam syirik akbar ini, yang menyekutukan Allah ini,
dia tak akan diampunkan dosanya. Sedangkan syirik kecil, Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya jika dihendak. Maka dia bergantung kepada kehendak Allah, masyiatullah. Kalau Allah nak ampunkan, dia ampunkan. Ini syirik kecil, iaitu riak ini. Dan syirik akbar macam mana? Mahbatun li jami'il a'mal. Menyebabkan dosa, menyebabkan semua amal kebaikan itu hancur, binasa, tak bernilai. Dia jatuhkan nilai semua amal. Bukan hanya amalan yang dia riak ataupun yang dia lakukan saja, tapi adalah juga amalan-amalan yang lain pun jadi rosak disebabkan oleh syirik akbar tadi tu. Kalau syirik kecil, tuan-puan dan kasih sekalian, hanya rosak yang mana dia? Yang amalan yang dia riak itu saja. Yang lain tidak. Mana yang riak? Riak dia dalam bab sedekah. Bab sedekah dia je lah yang akan rosak. Sedangkan kalau solat dia tak riak mana, maka solatnya tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, syirik akbar mukhrijun an millatil Islam. Menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Kira dia murtad dah. Kira dia keluar daripada Islam. Sedangkan syirik kecil ini, maka fala yukhriju minha. Dia tidak akan mengeluarkan orang daripada agama Islam. Dia masih dalam Islam lagi, cuma dia melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Yang keempat, apa dia kata lagi? Sahibus syirkil akbar khalidun finnar. Dari segi akhirat dia, pelaku syirik besar, syirik akbar ini kekal dalam api neraka. Sedangkan ammal asghar ka ghairihi minadz-dzunub, seperti dosa yang lain tidak menjadikan orang itu kekal dalam api neraka. Ini beza antara syirik kecil dengan syirik besar. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi oleh itu, hati-hatilah kita terhadap syirik ini, walaupun dia tidak mengeluarkan kita daripada Islam, tapi dia merosak amalan yang kita dah penat-penat buat ini. Maka dalam riwayat lagi, tuan-puan dikasihi sekalian, Shaddad bin Aus, iaitu seorang sahabat Nabi, pernah berkata, kami pada zaman Rasulullah SAW menganggap riak itu sebagai syirik kecil. Riak itu adalah syirik kecil menurut kami pada zaman Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, tuan-puan dikasihi sekalian, sahabat Nabi pernah duduk lepak, duduk sama-sama di antara kawan-kawan dia. Mereka berbincang tentang Dajjal, fitnah Dajjal, dahsyatnya Dajjal. Dia berbincang. Jadi mereka ketakutan ketika itu. Maka Rasulullah SAW ketika menyaksikan mereka berbincang tentang fitnah Dajjal ini, maka Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal. Mau tak aku beritahu kamu tentang satu perkara yang lebih aku takutkan pada kamu daripada fitnah Dajjal ini. Mau tak aku tunjukkan? Aku cerita sesuatu yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal tu. Maka sahabat Nabi ketika itu berkata pada qulna bala. Itu sahabat-sahabat katalah, jelas ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami apa dia. Maka Rasulullah jawab pada itu, asyirkul khafi. Syirik tersembunyi. Jadi syirik asghar ini kadang-kadang Rasulullah ungkapkan dengan syirik asghar, kadang-kadang diungkapkan dengan apa? Syirik khafi. Jadi ada beberapa istilah. Atau apa dia? Yang paling aku takut kata Rasulullah, asyirkul khafi. Bagaimana tu? Ayyaqumar rajulu yusalli. Seorang lelaki, seseorang dia solat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Lalu dia cuba untuk mencantikkan solatnya, mengindahkan solatnya sebabkan ada orang melihat kepadanya. So saudara fillah kasihan, melakukan memperbaiki solat kita sebab orang lihat, itu nama dia riak. Maka oleh itu tuan-puan dikasihi sekalian, riak, kata Imam Al-Qurtubi,
Ini sebenarnya banyak pendapat tentang riak, menjelaskan tentang riak, tuan-puan kasih, tapi adalah saya ambil apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ini, iaitu beliau kata adalah riak adalah menzahirkan kebaikan agar orang lihat. Dia melakukan kebaikan agar orang lihat. Bukan ikut perintah Allah. Jadi dia buat sesuatu tersebut karena orang lihat. Maka dia perbaiki, dia lakukan lebih hebat lagi, kan? Lebih banyak lagi. Bukan karena landasan Allah minta saya untuk buat lebih banyak lagi. Allah minta aku untuk memperbaikinya, mencantikkan solat aku. Jadi ketika dia lakukan bukan karena Allah tadi, karena perintah Allah tadi, maka terjerumus daripada riak. Daripada ta'rif ini, kita ambil, tuan-puan dan kawan, ada orang yang menzahirkan kebaikan karena merasa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah apa dia itu? Di antaranya adalah mengajak orang kepada kebaikan. Kenapa aku nak ajak orang? Aku nak ramaikan lagi perkara ini. Maka karena Allah perintah juga untuk mengajak orang, maka itu adalah tidak termasuk riak. Atau tuan-puan kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk menzahirkan syiar Islam, kan? Maka disyariatkan ada azan, kan? Ada salat berjamaah. Ada orang beralasan kenapa tak pergi jamaah? Takut riak nanti. Itu salah. Riak tak bertempat. Jadi ketika kita pergi melakukan salat berjamaah, itu adalah perintah Allah. Perintah Rasulullah SAW. Maka kita cuba untuk laksanakan. Itu sebenarnya bukan riak, justru kita menggerakkan masyarakat ataupun menzahirkan syiar Islam. Nanti kita akan bincang lebih lanjut, tuan-puan kasih sekalian, tentang beberapa perkara yang kita rasa dia riak tetapi tidak termasuk dalam kategori riak. Tujuan saya membincangkannya adalah supaya lebih jelas lagi pengkategorian riak dan ikhlas, supaya kita jangan salah faham. Di antara, tuan-puan dikasih sekalian, yang disebutkan oleh ulama dan disebutkan oleh kitab ini, tuan-puan, ada dua jenis riak. Ada pula dua jenis riak, Ustaz. Ada dua jenis riak, tuan-puan. Jadi riak tak semacamnya. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, selamat datang pada yang baru bergabung. Baik. Jadi ada dua jenis riak. Apa itu? Pertama adalah riak muharram. Dan yang kedua adalah riak mubah. Ada riak mubah, Ustaz. Riak muharram mana? Riak yang memang haram. Waalaikumsalam Kak Nur Aini. Selamat bergabung. Semoga perkongsian kita malam ini dapat manfaat. Jadi ada dua jenis riak. Pertama itu riak muharramun. Yang kedua adalah riak mubahun. Ada. So, tuan-puan kena bezakan di sini. Pembahagian riak kepada dua kategori ini diungkapkan oleh dua ulama besar, iaitu Imam Al-Haythami, dan ia merupakan pendapat kepada Imam Al-Ghazali juga. Imam Al-Haythami dan Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama yang lain yang menjelaskan bahawasanya riak ada dua jenis. Riak muharram dan riak mubah. Tuan-puan dah tahu tak tentang dua jenis riak ni? Tuan-puan dah tahu dah? Kalau dah tahu dah tak payahlah saya nak cerita. Baik. Kawa. Betul kawa. Ada dua jenis riak. Riak muharram dan riak mubahun. Mesti tuan-puan dah tahu kan? Baik. Tuan-puan kasih sekalian. Apakah itu riak muharram? Pada asasnya ketika disebutkan tentang riak di dalam hadis-hadis Nabi ataupun dalam pendapat ulama,
maka yang ditujukan pada riak muharram ini. Riak muharram ini tuan-puan dikasih sekalian adalah riak pada ibadah, pada amalan ibadah. Yang dalam kategori ibadah, ketika kita buat, tidak mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nak mengharapkan pujian orang, pujian makhluk. Maka ini adalah haram. Berdosa orang buatnya. Waalaikumsalam Kak Zainiah. Selamat bergabung. Jadi pada asalnya ni, dalam ibadah. Dalam ibadah apa itu? Dalam solat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji. Kan? Ibadah lain, sedekah. Maka, atau mengaji, berzikir. Kan? Jadi, karena orang puji kan, mengaji jadi tambah 2 juzuk, kan? Awalnya 1 juzuk je, ataupun awalnya 1 muka je, kerana orang puji, naiklah jadi 10 muka. Maka ini termasuk riak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika disebutkan riak yang berdosa itu, inilah dia. Riak dalam bab ibadah. Riak dalam bab ibadah. Ustaz, riak dalam bab dunia macam mana? Bukan dalam bab ibadah. Itu riak mubah. Itu riak pada perkara yang tidak berkaitan dengan ibadah. Apa contoh tuan-puan dikasih sekalian? Saya berceramah di hadapan tuan-puan dikasih sekalian. Contohlah kan. Ataupun tuan-puan menyampaikan speech. Atau tuan-puan jadi master ceremony, MC kan. Maka master ceremony tersebut memerlukan kepada suara yang lantang. Suara yang tegas kan. Suara yang jelas. So tuan-puan dikasih sekalian, maka karena tuntutan itu, maka tuan-puan cuba untuk keluarkan suara yang baik kan. Yang jelas. Dan tuan-puan dikasih sekalian, itu dibolehkan. Itu diharuskan. Itu tak masuk dalam riak. Mubah itu. Tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan nak pergi majlis kenduri kan. Kita tahu tuan-puan, majlis kenduri ada pakaian-pakaian tertentu dia. Ada istilah dia apa? Entire. Apa istilah dia entire ni? Baju khas dia kan. Maka tuan-puan dikasih, tuan-puan pakai baju tersebut seperti mana yang diminta. Atau pegawai kerajaan kadang-kadang dia ada pakaian-pakaian tertentu. Atau majlis raja-raja kan ada pakaian tertentu. Dan tuan-puan pakai itu. Jangan. Dalam bab ini tuan-puan adalah diharuskan. Jangan tuan-puan kata, apa nak pakai-pakai semua ni, riak ni. Ini salah. Itu tak berapa tepat. Itu di antara riak mubah. Tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, tuan-puan faham tak kat sini ni? Pembezaan antara riak muharram dengan riak mubah. Ahlan wa sahlan Kak Syida Yusof. Marhaban be. Taya. Taya ni apa nak cakap Kak Zania? Baju rasmi. Baju rasmi. Apabila dress code. Ajar Basha. Apabila kita pakai dress, diperlukan untuk pakai dress code. Mana kan? Maka tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan merasa bersalah pula bahawa tuan-puan memakainya karena takut riak. Tak, tuan-puan pakailah dengan hati lapang bahawa saya ini bab dunia, bukan nak menunjuk-nunjuk kan. Memang dituntut seperti itu. Dah rasmi dia seperti itu. So kita berlapang dada pada waktu itu dan kita tidak perlu kepada merasa bersalah. Jadi ada riak muharramun dan ada riak mubahun. Setakat ni tuan-puan boleh faham? Ini penting ini Okey, Kak Rahimah, terima kasih atas ringkasannya.
Jadi riak yang diharamkan ini pada hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah, ya. Menunjukkan sesuatu pada orang, ya, amalan kebaikan kita agar orang puji, ya kan. Dan di antara tuan-puan dan saya riak mubah, tuan-puan dan saya, tuan-puan adalah seorang yang bekerja dengan bos dan bos tersebut, ya, ingin melihat hasil kerja tuan-puan dan saya sekalian, ya. Jangan pula ketika tuan-puan bekerja dengan satu institusi, maka ketika bos ingin melihat hasil kerja tuan-puan, tak naklah, takut riak, tuan-puan sembunyi-sembunyikan. Maka tuan-puan dan kasih sekalian, ini riak tak patut. Sila hari bulan awak kena buang kerja. Karena tuntutan kerja kita perlu melaporkan hasil kerja kita, maka kita laporkan, tak ada masalah. Dan hasil laporan kita itu adalah berdasarkan kepada fakta yang benar, pada perkara yang betul kita buat, dan kita tak tokok tambah, ya kan. Memang seperti itu, apa adanya kita sampaikan. Jangan takut riak pula. Dan kadang-kadang tuan-puan, sebagian kawan-kawan dalam pejabat, ya kan, ketika kita suruh untuk menyampaikan, dia kata, awak je lah. Apa alasannya? Saya takut riak, salah, ini tak betul, tak kena pada tempatnya. Kak Syida alias. Waalaikumsalam Kak Syida. Selamat bergabung, Baik. Jadi itu mesti faham perbezaan tu. Dan faham ini tuan-puan dikasih sekalian menyebabkan kita nanti dalam bab kerja-kerja tertentu yang menuntut kita tampil ke hadapan untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat luas, tuan-puan, kita tak rasa berada dalam dilema. Setengah orang kadang-kadang dia merasa dalam dilema, tuan-puan. Dilema yang tak sepatutnya. Sebenarnya dilema itu disebabkan kesalahfahamannya dan ketidaktahuannya tentang hukum. Ya. Dia orang yang berbakat, contohlah kan, tuan-puan. Dia orang yang berbakat dalam public speaking, tuan-puan. Ya. Tapi dia tak mau tampil, menzahirkan bakat sebab takut riak, dia kata. Ya. Sebenarnya tuan-puan kasih saya, kalau memang berbakat dalam bidang tersebut, dan yang perlu awak lakukan adalah bersihkan hati itu, ya, betulkan niat. Saya ini buat bukan nak dipuji orang, tapi adalah untuk memberi manfaat kepada manusia. Bayangkan tuan-puan, kalau saya mengambil pendekatan tersebut, saya takut riak, tuan-puan, saya tak akan bercakap. Ustaz-ustaz tak akan berani untuk berceramah, ya kan? Maka nanti saya akan terjerumus pada dosa lain pula, menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, kita kena tahu perbezaan ini supaya apa? Supaya kita melalui kehidupan kita ini dengan normal. Dan ingat tuan-puan, Islam itu bertepatan dengan tuntutan kehidupan manusia. Ya. Islam itu agama progresif, tuan-puan. Agama yang mengajak kita maju ke hadapan. Bukan agama yang membawa kita surut ke belakang. Ya. Islam menuntut kita untuk menjadi asbab kebaikan umat manusia, tuan-puan. Ya. Kalau sekiranya kita dok bersembunyi, ya kan, tak mau tampil, siapa lagi? Last, tuan-puan yang banyak tampil tersebut adalah orang-orang yang merosak. Orang-orang yang memang bermasalah. Lepas tu kita kutuk pula, kita bercakap pasal orang yang salah ini. Sedangkan kita sendiri tak berbuat, kita tak tampil. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, penting kita memahami prinsip riak dan ikhlas pada tempatnya. Jangan kita campur aduk, menyebabkan nanti kita sendiri dilema, kita sendiri berada dalam kesusahan. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian. Berlanjut sebenarnya, saya ingin membincangkan secara cepat saja bahaya riak yang ada disebutkan dalam buku. Iaitu ada 10 bahaya riak. Pertama adalah menjadikan azab berganda. Jadi orang riak, tuan-puan dan sekalian, azab dia akan berganda. Yang kedua adalah dihimpun bersama orang munafik. Dia akan dijadikan macam orang munafik. Kedudukan mereka lebih kurang munafik. Ya.
Yang ketiga adalah dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah ke dia. Yang keempat, kesudahannya tidak baik. Mesti akhir daripada orang riya ini tercela. Ya, akan dipermalukan. Akan ditunjukkan kepadanya bahawa apa yang dia buat itu adalah satu perkara yang tak patut. Akhirnya dia segan sendiri. Ya. Tapi yang nama riak kadang-kadang tak berhenti, buat lagi, kan? Ingat, orang yang riak pasti nanti malu. Dan orang ikhlas nanti, tuan-puan, pasti akan maintain, tetap dalam kebaikan. Ya. Nanti kita akan bincang juga manfaat daripada ikhlas, tuan-puan. So yang kelima apa dia? Bukan hanya dipermalukan di dunia, akan tapi juga dipermalukan di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu akan dedahkan. Nanti ketika dikumpulkan manusia, maka mereka ni dikumpulkan sekali dengan orang munafik, orang kafir, kan? Maka orang-orang beriman yang dahulu biasa-biasa saja, ketika mereka itu akan bertanya, kenapa awak masuk grup tu? Kenapa awak masuk geng tersebut? Ingat tuan-puan, manusia ketika dibangkitkan nanti automatik akan cari satu geng dengan dia. Satu kepala dengan dia. Satu kepala pada satu hati sebenarnya. Yang hatinya rosak masa dunia, dia akan cari yang rosak juga. Yang hatinya baik di dunia, insyaAllah dia akan cari yang baik juga. So, oleh itu, saudara fillah yang dikasihi sekalian, akan dipermalukan nanti di akhirat nanti. Okey. Selanjutnya, apa lagi kemudaratan daripada riya ini? Dia akan membatalkan nilai amalan tersebut. Amalan itu perlukan pahala, habis, hapus. Tak ada pahala. Maka tinggallah penatnya saja lagi. Rasulullah SAW mengingatkan, ada orang yang puasa, yang dia tak dapatkan dari puasanya melainkan apa tu? Haus dan dahaga saja. Dan ada orang yang bangun malam, yang dia tak dapatkan melainkan hanya penat, lelah, kan? Bersengkang mata. Dan dia tak dapat pahala apa-apa. Apa sebabnya? Di antaranya adalah ada penyakit-penyakit hati, dan antara penyakit hati itu adalah riak ini. Yang ketujuh, orang yang paling awal dimasukkan ke neraka. Ya. Maka orang yang riak ini, tuan-puan, yang paling awal dimasukkan neraka. Ketahuilah, tuan-puan, ada 3 golongan yang paling awal masuk neraka, dan saya berlindung pada Allah, mudah-mudahan ya Allah saya tak termasuk dalam golongan tersebut. Sebab yang mana orang akan perasan bahawa 3 golongannya orang yang paling awal masuk syurga tahu. Tapi ternyata, tuan-puan dan saya, karena dia ada riak pada masa di dunia, maka ia menjadi yang paling awal masuk neraka. Ingatkan kita awal masuk syurga, kan? Tapi dia awal masuk neraka. Siapakah itu? Kata hadis Rasulullah SAW, orang yang diberi Al-Quran, lalu dia membaca dan mengindahkan bacaannya demi dipuji orang. Ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditanya oleh Allah, wahai fulan, dulu aku bagi engkau hebat dalam baca Quran, kau buat apa? Maka dia kata, aku bacakan kepada manusia kerana-Mu ya Allah. Allah kata, bohong. Engkau baca dulu bukan kerana orang, kerana aku, dia kata, tapi adalah kerana orang. Maka engkau masuk neraka, dia kata. Jadi dia paling awal. Ya. Dan apa lagi, tuan-puan dan kasih sekalian, iaitu kedua adalah dia kata orang yang diberi oleh Allah harta. Lalu harta di dunia itu dia belanjakan di jalan Allah. Memang nampak oleh orang macam dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebenarnya riak. Bukan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu dipanggil, Allah pun bertanya pada, wahai fulan, bukankah aku sudah melapangkan rezeki engkau dan engkau aku berikan harta benda di dunia dahulu? Ya, engkau buat apa? Aku sedekahkan, aku gunakan untuk bangun-bangun itu. Ya, kerana-Mu ya Allah. Kata Allah, engkau tipu. Mana kerana aku dah? Engkau dulu buat agar orang puji engkau dan anggap engkau seorang dermawan. Masuk kau dalam neraka, dia kata. Itu orang nombor 2. Nombor pertama tadi apa tu? Orang ada Quran tahu. Nombor 2 pada itu, orang ada harta. Yang nombor 3 pada itu, orang yang dulu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati syahid. Ya, orang di dunia menganggap dia adalah pahlawan. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dedahkan. Wahai fulan, awak masa di dunia dulu buat apa? Saya berjuang di jalan-Mu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Maka Allah kata, mati syahid engkau untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Bohong, bukan untuk aku pun, kata. Itu
hanya agar engkau dianggap oleh orang sebagai orang yang pemberani, maka engkau buat seperti itu. Masuk engkau dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala min zalik. So ini riak ini tuan-puan menyebabkan orang ini paling awal masuk neraka. Bersihkan diri kita daripada riak ini. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, kesan daripada riak apalagi mendapatkan kemarahan manusia. Bukan hanya kemarahan Allah, tapi kemarahan manusia. Orang akan bengang dengan dia. Orang tak suka dengan orang yang riak ini. Mau tak mau nanti akan terdedah keburukan tersebut. Orang tahu bahawa awak ni riak, awak tak ikhlas, ya kan? Nah, yang kesembilan adalah senang berpenyakit hati. Kalau dia mula dengan riak, macam-macam penyakit hati yang akan dapat nanti. Dan susah bagi dia untuk membersihkan diri daripada penyakit hati ini. Ya. Susah untuk menghilangkan dengki, susah untuk menghilangkan dendam, ya kan? Susah nak memaafkan orang. Maka ini sebenarnya berpunca daripada apa? Iaitu riak yang ada dalam dirinya. Ya. Kemudian apa lagi tuan-puan? Yang ke-10 adalah biasanya akhir kesudahan daripada orang riak ini adalah dia akan hidup dalam kemiskinan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kerungsingan, kerisauan. Ya. Nah, ini yang akan dihadapi oleh orang-orang riak ini. Ya. Nah, dia orang riak ini akan akhirnya tuan-puan tak ada rasa confident sebenarnya. Nah, ya. Sebab semua nak harapkan pujian orang. Ketika orang tak puji dia, dia rasa frust. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada riak ini sebab kesannya sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, saya cepatkan saja perkara ini. Kita bincang pada lawan kepada riak, iaitu apa dia? Ikhlas. Ikhlas sebaliknya. Kalau tadi melakukan amal kebaikan karena bukan Allah Subhanahu wa taala, karena pujian manusia, maka ikhlas adalah ketika kita melakukan kebaikan yang ada dalam hati kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala redha terhadap apa yang kita buat. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat. Kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti reserve untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas. Baik. Tuan-puan dikasihi sekalian, kalau nak puji pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhlas tuan-puan sangat berkait rapat dengan niat. Niat, dan niat itu amalan hati, ada dalam hati kita, dalam hati kita. Jadi niat yang baik itu, niat yang betul tuan-puan, niat yang ikhlas itu kata Abu Musa al-Asy'ari lebih baik daripada amalannya. Ya. Jadi niat saja dulu, ya, dalam hati dia niat, ya Allah, kalau aku boleh menunaikan solat, ya Allah, aku nak solat ini, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah, agar aku lagi dekat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku nak berbakti kepada ibu bapaku, ya Allah. Memang ikhlas daripada hati dia, supaya Engkau redha kepadaku, ya Allah. Engkau mudahkan urusan dunia akhirat aku, ya Allah. Yang ada dalam hati dia seperti itu. Ya. Jadi hatinya ni penuh dengan niat-niat yang baik, perkara-perkara yang elok, tuan-puan. Maka niat dia ni saja, kata Abu Musa al-Asy'ari, nilainya lebih baik daripada amalan. Amalan mungkin dia dapat pahala, tuan-puan dan kasih sekalian, 40 je. Tapi dengan niat ini dia dapat mungkin 60. So jadi combine jadi 100. Kan? Jadi niat yang betul, niat yang benar akan push nilai amalan kita itu menjadi amalan yang besar dan dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang tabi'in yang soleh bernama Ibnu Mubarak pernah berkata, betapa banyak amalan sedikit menjadi besar. Amalan yang sedikit, amalan yang kecil, tapi dia jadi besar. Sebab apa itu? Niat itu. Niat yang tulus, tuan-puan, ya Allah, untuk mendapatkan redha-Mu, ya Allah. Ya. Dan dia bersedekah, tuan-puan, bersedekah mungkin hanya RM10 saja.
Tapi ya Allah, mudah-mudahan dengan yang 10 ini aku menjadi dekat dengan Engkau, pandang dia sebagai kebaikan ya Allah, Engkau naikkan darjatku di sisimu ya Allah. Itu yang ada dalam hati dia, tuan-tuan. Mungkin lebih baik daripada orang sedekah sebanyak 100.000. Dia RM10 cuma. Dan kata Ibnu Mubarak lagi adalah, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil disebabkan niat tersebut. Niat untuk meraih redha Allah itu tak kuat, kan? Maka keinginan nak meraih redha Allah itu perlu dibesarkan dalam dia. Ya Allah, aku nak redha-Mu ya. Whatever ya Allah, aku nak Engkau sayang, Engkau redha dengan apa yang aku buat ya Allah. Apapun yang terjadi. Ya Allah, kalaupun saya tak boleh buat, ya penting ya Allah, Engkau sukalah dengan apa yang aku buat ni ya Allah. Dia nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika niat dia yang sungguh-sungguh tadi itu, dan ketika dia buat, tuan-puan, kadang-kadang banyak halangan-halangan, banyak asbab-asbab sehingga dia tidak mampu untuk deliver ataupun menyempurnakan amalan itu sebagaimana yang patut dia. Tetapi niat hati dia tadi itu, memang ya Allah, tak ada niat aku melainkan inginkan redha-Mu ya Allah. Ini tuan-puan. Amalan, niat dia itu saja, itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama salaf dahulu berkata, tuan-puan, bahwasanya niat itu secara ini dia adalah satu amal ibadah tersendiri. Dia adalah amal ibadah yang independen, yang tersendiri, tuan-puan. Mustaqillah, ibadatun mustaqillah, la taftakiru ila ghairiha. Itu kata-kata ulama salaf. Jadi ibadah itu, niat itu sendiri adalah satu ibadah dah. Yang mana kita dibalas dah dengan niat itu saja. Sebagaimana tuan-puan baca hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin ada disebutkan hadis tentang niat, kan? Bagaimana seorang mukmin dengan berniat dia itu saja Allah sudah bagi dia satu kebaikan, kan? Dah dikira oleh Allah Subhanahu dia sebagai satu kebaikan. Kalau disempurnakan lagi banyaklah kebaikan dia. Jadi, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka memperbetulkan niat merupakan satu amal soleh sendiri, satu ibadah sendiri. Yang mana niat ini tak perlukan yang lain. Tetapi ibadah-ibadah yang lain perlukan perniat. Jadi ini hebatnya si niat ni. Orang lain perlukan dia, tapi dia tak perlukan orang lain. Maka dia mustaqillah, nama dia, independen. Berdiri sendiri. Maka saudara fillah ni kasih sekalian, betulkan terus niat kita. Azamkan dalam diri kita supaya kita tak buat melainkan hanya nak meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara fillah ni kasih sekalian, banyak lagi nak saya cerita. Apa manfaat daripada ikhlas? Kata ulama, ada atau disebutkan dalam buku ini ada 6 manfaat daripada ikhlas. Pertama adalah sebab makbulnya doa. InsyaAllah orang yang ikhlas ni, doa dia senang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah-kisah banyak disebutkan dalam buku ini. Saya tak sebutkan sebab saya takut ambil masa kita 1 jam ni cuma. Yang kedua ada penyelamat daripada kebinasaan. Najatu minal mahalik. Selamatkan kita daripada berbagai macam kebinasaan. Kebinasaan dunia, kebinasaan di akhirat. Masalah yang boleh memudaratkan kita di dunia, masalah yang memudaratkan kita di akhirat. InsyaAllah, kalau kita ikhlas, orang kata ini akan menyebabkan awak macam ni, macam tu, InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi kita. Kak Zainia, nawaitu adalah ibadah. Dia adalah ibadah independen. Dia itu sendiri. Jadi kita kena jaga tu. Yang ketiga apa itu? InsyaAllah orang ikhlas akan disukai manusia. Akan disayangi. Mau tak mau nanti hati manusia sangkut dengan dia. Tadi, apa nama dia?
Orang riak tuan-puan berusaha untuk berbuat macam-macam untuk bagi orang suka kat dia, kan? Ha. Tetapi orang ikhlas, dia berusaha untuk menjadikan Allah suka dengan dia. Allah sayang dengan dia. Ya. Tapi kesannya adalah side effect dia, manusia pun suka dengan dia. Ya. Manusia pun sayang dengan dia. Ya. Maka ada dalam buku dikatakan, tuan-puan dan saya sekalian, bahawasanya ya, salah satu tanda ikhlas tu adalah orang sayang kat kita. Mana kita berada, orang senang nak apa nama itu, nak masuk dengan kita. Ketahuilah itu adalah busyra ajilah nama dia. Iaitu kabar gembira yang Allah cepatkan untuk kita disebabkan oleh kebaikan itu. Kak Nur Aini berkata-kata dalam hati itu niat ke Ustaz, berkata-kata dalam hati. Ya, dalam hati ada lintasan, Kak, ya. Nanti dia ada lintasan, ada lintasan. Lintasan ini biasanya datang kemudian hilang balik. Ya. We forget later dia. Okey, ini lintasan ini tuan-puan dan kasih sekalian, ini kalau baik dia tak dikira lagi, kalau buruk pun tak dihukum apa-apa lagi. Itu hanya lintasan saja. Niat ini mesti diazamkan. Di antaranya tuan-puan niat ini kena ada qasdu, ada maksud, ada keinginan, hasrat kita. Mesti ada hasrat, kemudian kata ulama adalah ditambah dengan keazaman. Jadi bukan hanya setakat lintasan tahu. Lintasan saja tidak cukup lagi. Lintasan banyak. Nak buat ni, nak buat tu, kan? Tapi apa azam dia? Biasanya niat yang betul adalah dia ada azam dia. Azam ni biasanya akan diiringi dengan perancangan, kan? Aku nak niat ini. Dan kita cuba untuk memikirkannya. Kalau aku nak buat ini, apa yang aku perlukan ya? Oh, ini, itu. Oh, macam ni. Jadi, dia, itulah nama dia niat, tuan-puan dan kasih sekalian. Jadi, dia mesti diiringi dengan azam, keinginan kita untuk melaksanakannya. Okey, terima kasih. Jadi, yang terfikir oleh kepala kita saja tak cukup lagi, itu baru lintasan, lamhatun nama dia dalam hadis Nabi. Maka dia ada dua lintasan. Lintasan kebaikan itu daripada malaikat, lintasan keburukan itu daripada syaitan. Dia akan bercampur-campur tu. Dan majoritinya lintasannya akan hilang. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, lintasan ini akan, kalau dia baik tuan-puan, malaikat akan timbulkan balik, dia datangkan balik. Dia bagi kita ingat balik. Ingat balik tuan-puan, maka ketika itu kita berhasrat untuk mereka. Ketahuilah tuan-puan, apabila tuan-puan sudah mulai merancang, itu menunjukkan bahawasanya tuan-puan akan ada niat tadi tu. Tapi kalau lagi bagus adalah dimantapkan. Dia ada keazaman untuk menunaikannya. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, kita sambung dulu manfaat daripada ikhlas, iaitu disukai manusia tadi, dan yang keempat adalah diliputi dan dilindungi malaikat. Ini malaikat suka dengan orang-orang ikhlas ni. Maka dia dekat. Nanti tuan-puan dan kasih, kesannya adalah dia akan bantu kita, dia akan tolong kita untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Maka perkara-perkara yang kita buat nanti macam dimudahkan. Ada je jalan dia. Tak ada sampai kita buntu tak tahu nak buat apa, kan? Ini tuan-puan tanda kita ikhlas. Dan tuan-puan kesian, itu insya-Allah orang yang ikhlas ini di antara orang yang pasti mendapatkan syafaat Nabi SAW. So ada hadis dia. Siapa yang ikhlas, halat syafaati, dia akan dapat syafaat aku nanti, kata Rasulullah SAW. Dan yang keenam adalah, iaitu akan memperoleh naungan Allah. Di mana dia? Di padang mahsyar. Yang mana pada waktu itu, la dhilla illa dhilluh. Tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi dia dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu. Dia di antara orang yang menjadi VVIP Allah di akhirat nanti. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian. Kita sambung pada perkara yang sangat penting, tuan-puan, iaitu perkara yang
saya tak sebutkan, tak dapat nak type ya, iaitu berkaitan dengan adanya 8 kategori amalan. Ya, amalan manusia dari segi riak dan ikhlas ni ada 8. Ini perlu pendetailan supaya tuan-puan dapat menilai sendiri amalan tuan-puan, dan apabila berlaku pada tuan-puan, tuan-puan tahu decide ini riak ke bukan, riak atau ikhlas atau bukan. Maka ada 8. Pada video yang saya share berkaitan dengan itu saya sebutkan 6 saja. Sebenarnya ada 8 teman-teman. So apa dia? Amalan pertama adalah itu amalan yang ikhlas murni kepada Allah. Dia kata tuan-puan dan kasih sekalian, amalan tersebut betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan plus adalah muwafiqan li sunnati Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dia tak bercanggah. Jadi kadang-kadang ada juga orang ikhlas tuan-puan, tetapi apabila diselidiki ternyata ini tak bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jatuhlah nilai dia. Jadi oleh itu, amalan paling tinggi adalah selain ikhlas, dan dia juga bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini nama dia, amal khalisan lillah, yang ikhlas betul-betul kepada Allah Subhanahu. Dan amalan inilah yang dituntut. Amalan inilah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua pada tuan-puan, ada amalan makana riyaan mahdan. Memang fully riya. Dari awal sampai akhir, dari niat memang dah tak ada mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Hafiz Ibn Rajab, tuan-puan dikasih sekalian, yang riak betul-betul ini tidak akan keluar daripada hati seorang mukmin. Yang betul-betul adalah betul-betul tak ada ikhlas langsung ni, ini jarang berlaku pada orang mukmin. Boleh dikatakan tak ada, dia kata. Kalaupun ada, dia kata, itu biasanya pada amalan-amalan yang orang nampak. Biasanya pada apa itu? Fis sadaqah. Pada waktu sedekah. Ini biasanya akan masuk pada amalan orang mukmin. Pada waktu haji. Maka ini boleh diselubungi oleh riak yang dari awal sampai akhir tak ada kerana Allah ni. Boleh jadi. Tetapi kebiasaannya orang mukmin dia masuk kategori amalan berikut ini, iaitu bercampur. Awalnya ikhlas, lepas tu tak apa sebab, kan? Ada yang menyebabkan hilang keikhlasan tersebut. Ataupun tuan-puan, di awalnya tak ikhlas, tapi kerana dengar sesuatu daripada ustaz atau orang-orang alim, kan? Berubah, lalu dia perbaiki. Apa cerita tentang amalan tersebut, tuan-puan? Jadi amalan kedua ini amalan yang riak, maka amalan ini adalah ditolak. Amalan ini tak ada manfaat langsung, tak ada kebaikan langsung. Ini dia amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, tuan-puan yang kasih sekalian, ini yang biasanya kena pada kita. Cuba tuan-puan dengar elok-elok. Amalan yang ketiga adalah ayyakunal amalu lillahi azza wa jalla. Yang mana amalan itu pada asalnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Memang nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baida anna sahibahu yatma'u min wara'ihi fi manfa'atin ka ujratin aw ghanimatin. Akan tetapi di sebalik niat ikhlas tadi itu, terbesit dalam hati dia, dia nak harapkan sesuatu yang bersifat duniawi. Contoh dia apa? Nak mengharapkan imbalan. Nak mengharapkan kalau orang berperang di jalan Allah, kan? Maka dia, kalau aku perang nanti dapat ghanimah, kan best. Ghanimah apa dia tu? Harta rampasan. Tentu aku akan banyak duit, kata. Jadi ketika dia melakukan itu, memang niat dia ikhlas, cuma apa itu?
ya, tapi ada dalam dirinya pada waktu menaikkan itu terfikir benda-benda yang bersifat duniawi, ya, balasan duniawi. Okey. So tuan-puan dikasihi sekalian, maka Rasulullah SAW dalam perkara ini pernah bersabda berkaitan dengan orang perang terutamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah. Tiada orang yang berperang di jalan Allah. Fayusibul ghanimata. Lalu dia mendapatkan harta rampasan. Illa ta'ajjalu thulusai ajrihim minal akhirah. Wa yabqa lahumus thuluth. Orang yang seperti ini tercampur niatnya yang ikhlas pada Allah dengan kepentingan duniawi, kata Rasulullah, maka 2/3 daripada pahala yang sepatutnya dia dapat, ya, hilang. Ya, 2/3 dia. Maka yang tinggal wa yabqa lahumus thuluth. Yang dapat bagi dia adalah 1/3 je lagi yang akan dia jumpa di akhirat. Maknanya kalau kita umpamakan tuan-puan, pahala perang itu 100 kebaikan, kan? Maka 2/3-nya hilang. Dia dapatkan untuk dunia saja. Yang dia dapat jadi tinggal 1/3. Ini hadis Rasulullah, tuan-puan sekalian. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengenai bahawasanya siapa yang mencampur adukkan antara niat ikhlasnya dengan kepentingan dunia, maka amalan itu diterima, cuma apa itu pahalanya berkurang, ya. Wa illam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum. Tetapi apabila dia berperang, ternyata dia tak dapat harta rampasan, ataupun dia buat tuan-puan tak dapat balasan, gaji, ataupun upah, ya kan? Tapi niat dia memang awal untuk kerana Allah Subhanahu, maka dia pada waktu itu tamma ajruhum, kata Rasulullah, dia dapat pahala lengkap. Maknanya kalau dia campur niat dia tadi tu kerana Allah dan juga kerana dunia, tiba-tiba, ya, dia tak dapat apa-apa, kosong, ya kan? Maka masa itu pahalanya masih dapat dan dia sempurna, kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah jawab, bukan saya. Ini berdasarkan hadis. Dan ada, tuan-puan dikasihi sekalian, kategori kedua, kategori selanjutnya, keempat, daripada amalan manusia, yang mana amalannya ikhlas memang dari awal, khalisan lillah. Dan dia tidak pun terfikir mengenai nak dapatkan manfaat duniawi. Ya. Dia terfikir, dia tak terfikir langsung nak manfaat duniawi, tuan-puan. Tetapi tuan-puan, ketika dia dah buat tersebut, dia dapat manfaat duniawinya. Orang bagi ini, orang bagi itu, ya kan? Dia dapat ini, dia dapat itu, mereka. Nama dia manfaatun aridah, nama dia. Itu manfaat yang datang tanpa dia niatkan, atau lebih kurang, tuan-puan, sesuatu yang kebetulan dapat ini, kebetulan dapat itu, ya kan? Ke apa hukum dia, tuan-puan dikasihi sekalian? Maka kata, ya, ulama di sini seperti Abdullah ibnu Amr bin As, mengatakan bahwasanya ini sahabat dan juga ini dekat dengan Rasulullah SAW. Idza ajma'a ahadukum, kata, 'alal ghazwi fa'awadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalika. Yaitu apabila seseorang melakukan perperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ganti dengan Allah bagi dia rezeki daripada perperangan tersebut, fala ba'sa. Menurut aku adalah tak apa dia ambil. Tak apa dia ambil. Itu adalah rezeki yang Allah bagi, kata. Nah, demikian juga pada orang yang
membantu orang haji, kan. Dia pergi haji, tuan-puan dan saudara, lalu dia tolong orang. Macam dulu tuan-puan dan saya masa sekolah di universiti, tuan-puan, kita jadi mutawif, kan. Ustaz-ustaz mutawif lah contohlah, ya. Tuan-puan kasih sekalian, yang mana tuan-puan tahu bahawasanya mereka ini pergi umrah ataupun pergi haji, ya kan. Nah, pada asasnya ini bergantung pada niat dia. Kalau niat dia pergi itu pertama betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian daripada itu dia dapat gaji, maka dia masuk dalam kategori ini. Itu tak baik, tak apa, dia boleh ambil. Kalau sekiranya yang dia niatkan adalah duit, dia upah dia dulu dan dia pergi haji, ya kan? Maka dia masuk kategori ketiga yang kita cerita tadi, ya. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan masih bersama dengan saya? Nampak, serius pula perbincangan saya, tak santai jadi dia. Saya mohon maaf, sebab saya rasa ada banyak benda yang saya nak cerita. Saya takut tuan-puan dan kasih sekalian, saya tak dapat cerita, tapi saya berharap tuan-puan dapat faham apa yang saya sampaikan. Ya. Ini kategori amal yang keempat, yang mana keuntungan duniawi itu datang kemudian dan dia tak niatkan pun juga. Maka ini apa hukumnya? Adalah harus, ya. Bahkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tilka ajilun bushral mu'min, kata. Itu adalah berita gembira yang diberi lebih awal kepada seorang mukmin, ya. Itu tak ada masalah, dia kata. Okey, yang kelima tuan-puan dan saya, ada jenis amal yang kelima. Terima kasih Kak Rahimah bagi ringkasan, Yang kelima tuan-puan dan kasih sekalian, iaitu ada amalan yang kerana Allah pada peringkat pertamanya, lalu datang riak. Ya. Lalu memang datang riak. Ya. Tadi nak dapatkan manfaat, kan. Lalu datang riak, mana dia pada waktu dia sedang buat tersebut, dia ingin orang puji dia, ingin orang lihat apa yang dia lakukan, kan. Awal kerana Allah ni. Tapi apa itu? Ketika dalam proses membuat tadi itu muncul perasaan, ya. Nama dia tuan-puan dan kasih sekalian, riya'ut tariq nama dia. Kalau tadi tu manfaat dia yang datang, ya kan. Kalau ini adalah riak tu datang, muncul pada waktu kita sedang buat tersebut. Dan pada waktu itu pelakunya cuba untuk membuang perasaan riak tadi tu. Apa hukum dia? Dia nak apa dia tu? Tanah riak, So tuan-puan dikasih sekalian, maka amalan ini diumpamakan amalan yang diganggu syaitan, kata ulama, fa hukmu man waswasa lahu syaitan. Dia hukumnya adalah seperti orang yang dibisikkan oleh syaitan. Kak Zawiyah masih dengar, Alhamdulillah, masih segar, tengah syok. Alhamdulillah. Saya ingat dah tertidur belaka, Lagi pun malam-malam, ya kan. Baik. So ini ni yang kelima, Awal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tengah-tengah muncul perasaan riak. Ini yang banyak berlaku pada manusia. Pada kita orang beriman. Ya. Memang kita dah jaga hati kita dari awal, ya kan. Tapi tengah-tengah tadi tu muncul perasaan. Baiknya kalau orang tengok apa yang saya buat ni, ya kan. Kalau dipuji kan bagus, ya kan. Itu kita muncul perasaan-perasaan tersebut. Maka tuan-tuan kasih sekalian, ulama menganggap bahawasanya perkara ini tidak mengganggu ataupun tidak mengurangkan nilai amalannya selagi beberapa selagi dia tidak melakukan beberapa perkara. Kak Dalina tengah kecundang. Jangan sampai kecundang, Okey, tuan-puan dikasih sekalian, apa dia? Jangan sampai orang tersebut, satu adalah apabila
dia melayan perasaan riak dia tersebut. Dia kata satu adalah kalau dia layan perasaan riak tersebut, dia teruskan, maka rosak amalan dia. Tetapi tuan-puan dikasih sekalian, muncul perasaan itu, dia tolak cepat, ya kan? Ya. Dan dia cuba untuk tepis. Ya Allah, buanglah perasaan ini, ya Allah, ya. Maka insya-Allah itu tak ada masalah. Jadi satu adalah dia tak layan perasaan riak tadi itu. Selagi dia tak layan, maka insya-Allah amalan dia itu masih dikira ikhlas, Yang kedua, ya, bil israri 'alaiha, ya. Itu yang kedua adalah irtiyahul qalbi laha. Dia tidak membiarkan perasaan itu selesa, ya. Itu merasa dia tak bersalah. Jangan sampai dia merasakan bahawasanya lintasan riak tadi itu tidak menjadi masalah. Kalau dia menganggap itu tak jadi masalah, itu bahaya. Ya. Jadi dia kena menganggap itu masalah. Aku kena bersihkan, aku kena beristighfar nih. Aku kena minta pada Allah supaya dibuang perasaan-perasaan ini. Maka pada waktu itu tuan-puan, hukumnya adalah, ya, amalan tersebut amalan yang masih selamat, ya. Kemudian apa lagi tuan-puan dan kasih sekalian? Yaitu dia tidak menceritakannya kepada orang. Dia tidak melakukannya seperti yang terlintas tadi itu. Jadi dia selagi masih dalam bentuk lintasan fikiran-fikiran itu, dia tidak dihukum apa-apa. Ya, dia tidak memberi pengaruh apa-apa. Tuan-tuan perempuan kasih, minta maaf tuan-puan kasih sekalian. Dah pukul 11 dah. Saya ada 2 lagi. Boleh, Saya ambil masa tuan-puan kasih sekalian. Saya harap tuan-puan boleh bersabar, Sebenarnya ada banyak lagi yang boleh saya bincangkan, tapi kita fokus pada ini, Dan mungkin saya akan cuba lihat pada pertemuan yang lain, kalau boleh kita bincang lagi sikit supaya lagi mantap, ya. Sebab ini penting, bab riak dan ikhlas ni, Baik, tuan-puan, yang keenam tuan-puan, iaitu amalan yang pertamanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas. Ini yang keenam, Lalu datang riak. Pada waktu membuat tu datang riak, kemudian bercampurlah amalan yang tadi ikhlas dengan riak ini. Tadi riak ni, tadi ikhlas, Lepas tu datang riak, kemudian dia layan. Tengok amalan yang ke-5 tadi apa dia? Dia ikhlas, datang riak, dia cuba untuk tolak. Dia cuba untuk lawan, kan? Maka itu tak ada kesan apa-apa. Itu masih dikira sebagai ikhlas. Tapi yang keenam ini macam mana tuan-puan? Dia datang riak tadi tu, dia layan. Maka dia muncullah iaitu keinginan nak dipuji orang, nak ini semua, kan? Awal ni ikhlas ni. Tapi kemudian dia layan riak tersebut. Apa hukumnya? Apa kedudukan amalannya? Dalam bab ini tuan-puan dan kasih sekalian, ulama ada 4 pendapat. Dia berbeza sikit, tapi yang pasti semua berpendapat bahawasanya majoritinya adalah amalan ni jadi rosak jadi dia. Amalannya jadi rosak tuan-puan dan kasih sekalian. So, apakah hukumnya? Pendapat pertama. Pertama dia kata yasihul amal wa yujazal mar'u bi niyatihil ula. Ada pendapat yang pertama, dia kata maka amalan ni sah, dia kata. Karena dinilai berdasarkan niat yang pertama. Ini pendapat. Pendapat siapa ni? Pendapat Hasan Basri. Ini satu-satunya ulama yang berpendapat, dan juga Imam Ahmad sebenarnya, dan beberapa orang ulama juga. Dan dia kata adalah kalau niat yang pertama dia tu betul, lalu datang perasaan riak dalam perjalanan tersebut, maka perasaan riak ini tidak mengganggu nilai daripada amal soleh dia tadi tu. Dia masih dapat pahala, dia kata. Amalan dia tu sah, dia kata. Ini menurut sebagian ulama. Tapi pendapat ketiga, kedua, ketiga dan keempat ini tuan-puan, apa dia kata?
Yang kedua adalah yasihu minhu juz'ul amal alladhi lam yadkhulhu riya. Yang sah adalah amalan yang tadi dia buat sebelum datang riak tu. Contohlah tuan-puan dan kasih sekalian, dia melakukan satu amalan, ya kan? Baru 50% dia buat, muncul perasaan riak. Maka dia kata, yang dapat balasan yang mana cuma? Yang 50% awal tu. Sedangkan 50% lanjutnya yang bercampur dalamnya riak, maka itu cancel pahalanya. Batal pahalanya. Boleh tuan-puan faham, ini. Jadi yasihu minhu juz'ul amal, sebahagiannya saja. Lam yadkhuluhu riya, yang tidak dimasuki oleh riya, wa yubtilul juz'al akhir alladhi syabahu riya. Dan bahagian yang lain yang dimasuki oleh riya itu yang batal. Lain yang awal tu tak, dia kata. Ada pendapat sebagian ulama. Okey. Yang ketiga apa tuan-puan dan kasihan? Yubtilul amal idza ibtada'a lillah thumma tara alaihi riya. Maka pendapat yang ketiga ini kebalikan pendapat pertama. Pendapat pertama tadi apa? Terima habis semua, kan? Dia kata tengok berdasarkan niat yang pertama. Ya. Yang lepas-lepas tu dimaafkan. Itu pendapat. Pendapat yang ketiga ni tu terbalik. Karena dia dah ada unsur riak lepas tu, maka hanguslah semua amalannya dari awal sampai ke akhir. Ya, maka batal semua, dia kata. Sebabkan susu, racun setitik, tuan-puan, rosak susu sebelanga, kan? So, ini menurut pendapat yang ketiga ini, ya. Dan yang keempat, tuan-puan dan kasih sekalian, itu berpendapat bahawasanya kita tengok amalan dia tu, dia kata. Kita tengok amalan dia. Kebaikan yang dia buat tu apa? Ya. Maka dia kata ada dua jenis kebaikan atau dua jenis amal. Pertama adalah ada amalan tersebut masing-masing bahagian daripada rukun dia itu bersambung-sambung, sekaligus, tak terpisah. Dia masuk satu sama lain. Seperti apa tuan-puan dan kasih sekalian? Seperti orang salat, kama i'tadal mar'u an yusalliya nafilatan muayyanatan bi qusari suwar. Seperti orang kalau dia sembahyang sunat seorang-seorang, tuan-puan, dia baca ayat pendek-pendek, kan? Baca surah pendek-pendek, falamma dakhala alaihi jam'un minan nas, ketika datang orang ramai, ya, maka apa dia tu? Shalla bitiwali suwar. Dia pun panjangkan bacaan dia. Jadi satu rakaat yang biasanya 1 minit jadi 5 minit dah. Tuan-tuan puan-puan dan kasih sekalian. Maka dalam hal ini tuan-puan dan kasih sekalian, ya, bacaan itu kan bahagian daripada solat yang tak boleh dipisahkan, ya kan? Maka dia kata semua solat dia ni rosak dari awal sampai akhir. Solat dia ketika berada di kalangan orang ramai yang mula dia tambahkan nilai dia tadi tu, karena orang ramai, kan, dia tambahkan nilainya, rosaklah solat dia tu semua. Sebab semua tu muttasilal arkan, dia menjadi bahagian yang tak dapat dipisahkan. Okey, faham tuan-puan dan sekalian? Yang ke ini. Dan ada tuan-puan dan kasih sekalian, ada amalan yang ghaira muttasilil arkan. Iaitu amalan yang rukun dia itu tidak bersatu, tidak bergabung satu sama lain. Contoh ada apa tuan-puan dan kasih sekalian? Iaitu seperti orang biasa bersedekah dengan 1 dinar. Ini adat kebiasaan dia. Dia bersedekah dengan 10 ringgit lah, kita kata. Dia bersedekah dengan 10 ringgit. Dia dah lazimi seperti itu. Lalu tuan-puan dan kasih sekalian, ketika satu hari ada orang, ya kan,
maka pada hari itu dia tambah nilai sedekah dia jadi RM100 disebabkan orang adil. Maka hari ini saya sedekah 100. Sebenarnya sebab apa? Ada orang lihat, ada orang perhatikan. So tuan-puan dikasih sekalian, amal dia yang lepas itu okey, dan juga tuan-puan dikasih sekalian, amalan yang biasa dia sedekah RM10 itu tetap diterima oleh Allah, dan yang 100 ini nih yang baki dia tu 90 itu yang rosak kata ulama ya. Apa sebab? Karena 100 dengan 10 itu dia terpisah dia kata. Ini menurut pendapat ulama ya. Jadi ada 4 itu, dan yang mana satu wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Dan tuan-puan yang kasih sekalian, ini sering tak berlaku tuan-puan iaitu apabila kita buat amalan ya kan, dalam proses tersebut muncul perasaan-perasaan. Ini ada 4 pendapat ulama tentangnya ya. Tuan-puan masih bersama dengan saya? Termasuk pada yang ke-7 tuan-puan. Dia ada 8 ada 7. Terima kasih Kak Rahimah iaitu amalan dari awal sampai akhir ikhlas. Dan habis dah. Selesai dah amalan tu. Dan selesai dengan apa? Dengan penuh keikhlasan. Tak ada pun dalamnya unsur riak. Habis. Selesai. Akan tetapi tuan-puan, dah habis amalan tersebut, oh hamba Allah ini cerita kat orang. Ya. Kak Awa masih terima kasih Kak Awa. Ya. Boleh faham tak ni? Amalan tu dah selesai dia buat. Contoh apa itu? Dia buat satu kebaikan setahun yang lalu. Ya. Dan selepas 1 tahun selepas itu, dia teringat amalan tu, dia nak cerita-cerita kat orang. Ila anna sahibahu baha bihi aqba tamamihi qasidan syuhrah wa ma syabah zalik. Ketika dah selesai tersebut, dia nak cerita-cerita kat orang pasal apa yang dia buat supaya dia dikenal dengan kebaikan tersebut. Amalan dah selesai ini tuan-puan, adakah dia termasuk dalam riak? Kata penulis di sini tuan-puan dari segi takrifan dia tak masuk riak dah. Dia tak masuk hadza la yu'addu riya'an bimakna syar'i. Dia bukan termasuk riak secara syariat dia kata. Tetapi dia masuk perbuatan tercela juga. Dia sifat yang tak baik juga. Cuma masuk kategori lain. Apakah itu? Wa talhaqu bisum'ah. Itu berkaitan dengan sum'ah. Lepas tu orang puji. Dia nak orang sebut dia. Ingat sum'ah ni tuan-puan, dia nak dengar orang puji dia. Tapi selepas tu. Atau mungkin dia boleh berkaitan dengan ujub. Dia tak masuk riak, tetapi ini masuk kategori apa? Sum'ah dan ujub. Maka orang ini dicela bukan disebabkan tak ikhlas. Dia ikhlas masa beramal. Ingat kita tadi tu dari awal sampai akhir dia buat ikhlas. Cuma pada tu dia dicela disebabkan oleh keburukan nak amalannya itu diingat orang. Amalan itu disebut orang. Apa kesannya tuan-puan? Qad tutihu bi thawabil ibadah. Boleh jadi, ini kemungkinan kata qad ini maknanya dalam bahasa Arab tu boleh jadi kemungkinan. Kemungkinan perbuatan dia menyebut-nyebut kembali kebaikan itu menyebabkan habis pahala ibadah yang dia buat ikhlas dulu. Hati-hati tuan-puan Jadi nak menjaga ikhlas tu kadang-kadang mesti sampai habis, sampai selesai. Maka ada saya sebut pada tuan-puan yang Azan, ikhlas tu bagaimana kita nak jaga dia? Ikhlas pra beramal.
ikhlas masa beramal dan ikhlas pasca beramal. Jadi ada. Ya. Jaga 3 tu. Ikhlas masa beramal, sebelum beramal itu niat tu. Niat kita jaga ikhlas. Yang kedua tu, masa beramal. Masa tadi tu. Jadi datang lintasan kita, kick out. Jangan layan, ya kan? Dan yang ketiga pada itu, pasca beramal. Takut-takut kita muncul sum'ah, tuan-tuan. Nak orang dengar puji kita. Boleh saja qad tutihu, ya, bithawabil ibadah. Menyebabkan pahalanya hilang, ya. A'udzubillah min zalik, ya. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, ini dia yang ke-7. Tuan-puan masih bersama dengan saya? Dan yang terakhir, tuan-puan, saya nampak saya dapat bincangkan sampai sini, yang terakhir ni, yaitu amalan ayyabda al-amala li ghairillahi ta'ala. Amalan yang mulanya memang tak ikhlas. Ya, riak. Memang dia buat awalnya nak menarik pujian orang. Memang dari awal dia nak buat tu. Thumma ya'ridu lahu taghyirun niyah. Kemudian muncul dalam hatinya kesedaran, lalu dia rubah niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi awal ni memang riak, tapi dalam pertengahan proses tadi tu ada keinginan untuk ikhlas. Lalu dia tukar. Macam mana tu? Saya dah awalnya niat tak betul. Sekarang saya sedang melakukan perkara tersebut. Nak saya teruskan atau tidak? Ya. Ini agak-agak macam mana hukum dari tuan-puan kesan? Ajar Basha, masih Ustaz, masih. Alhamdulillah. So, tuan-puan yang kasih sekalian, kata penulis di sini, wa huwa aksul akhir. Dia berbeza dengan yang terakhir tadi tu. Maka pendapat yang kuat macam mana? Annahu la yuhtasabu lahu ma madha min amalihi. Kata beliau, niat dia yang salah lepas di awal tadi itu tidak dikira. Maka dia dikira berdasarkan niat yang ikhlas tadi. Dalam arti kata, tuan-puan dan kasih sekalian, apabila kita awalnya salah, lalu kita betulkan. Jangan tuan-puan berhenti beramal. Betulkan saja niat tu. Jangan stop. Setengah orang kan, saya salah dah niat saya dari awal ni. Saya tak ikhlas. So berhenti je lah. Padahal dia adalah amalan baik. Amalan soleh. So dalam hal ini tuan-puan, don't stop. Continue. Cuma apa dia? Tukar niat. Bersihkan niat kita. Ikhlaskan niat kita. Ya Allah, mula hari ini, ya Allah, tak akan aku buat perkara ini melainkan untuk mendapatkan redha-Mu, ya Allah. Ya. Maka insya-Allah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan-puan faham? Baik. Setakat itulah dulu saya minta maaf saya ambil masa tuan-puan jadi 11-20 minit jadi dia. Tuan-puan masih okey? Ya, jazakumullah khairan kathiran tuan-puan dapat bersabar dengan saya. Ya. Itulah sebenarnya masih ada lagi beberapa perkara dalam buku ini yang menarik tuan-puan di antaranya adalah kesalahfahaman kita tentang riak, ya. Ada lagi beberapa perkara. Mungkin satu hari nanti saya akan cuba bincang lagi. Tapi ala kulli hal setakat ini dulu, ya. Baik, terima kasih kepada semua, ya, pada Kak Rahimah yang tolong tuliskan nota, ya, dan juga kepada Kak Zainiah, Kak Syida, Kak Nakia, ya. Alhamdulillah. Kak Nakia boleh bersabar dengan saya, ya. Tuan-puan dapat manfaat tak tuan-puan dan sekalian daripada perkongsian kita malam ini? Saya harap tuan-puan makin membantu tuan-puan untuk jelas dalam mengambil tindakan, Itu Kak Zawiyah. Okey, alhamdulillah Kak Zawiyah, Kak Syida, muhasabah sebelum tidur, ya. So tuan-puan dan sekalian, mana yang tersalah niat tuan-puan boleh betulkan balik dan continue
buat apa yang patut. Alhamdulillah. Kak Nur Hayati, Sungai Buloh okey Kak Rohaya, sangat bermanfaat. Jazakillah sama-sama Kak Rohaya. Kak Saleha juga dan Kak Nur Aini. Saya berharap perkongsian saya malam ini bermanfaat bagi tuan-puan dan kasih sekalian. Itulah kalau nak cerita beberapa poin lagi tuan-puan dalam buku ini yang sangat bagus dan saya rasa pada pertemuan akan datang saya akan lengkapkan. Baik, sama-sama Tuan Haji Yaakob, Kak Rahimah good night selamat tidur. Alhamdulillah, Kak Zawiyah, Kak Intan. Oh, Kak Intan ada? Alhamdulillah. Kak Hawa. Kak Norehan pun ada. Kak Dalina, ingat dah tidur tadi Kak Dalina? Boleh bangun balik ke? Ingatkan dah syahid Alhamdulillah, sama-sama Kak Dalina kirim salam Kak ahli keluarga, Kak suami Kak Kak Noliza juga terima kasih dah lepas masa tidur tapi tetap mendengar. Alhamdulillah, terima kasih. Ada orang macam tu, dia ada timing tidur dia. Lepas daripada timing tersebut, dia tak boleh tidur lagi dah. Mudah-mudahan semua dapat. Good night pada Kak Tasnim Kak Rubiah. Alhamdulillah terima kasih Kak Rubiah. Tuan-puan boleh tengok record balik. Ini akan kita keluarkan dan tuan-puan boleh tengok sekiranya mana part tuan-puan syahid tadi. Part yang tuan-puan tertidur. Suami dah zul dulu dah. Kak Dalina semua dah tertidur Alhamdulillah. Terima kasih semua. Saya tak ingin ambil masa tuan-puan lebih banyak lagi. Dia sempat 15 minit je. Masya Allah. Biasalah lelaki penat buat kerja. Okey, baik tuan-puan. Sebenarnya perempuan lagi banyak buat kerja sebenarnya, lagi penat Alhamdulillah. Baik, terima kasih pada semua. Jazakumullah khairan kathiran. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua, saya mohon kemaaf. Liza, dah pas sleeping time. Ya. So tuan-puan insya-Allah hari Jumaat kita ada tadabbur, kita akan sambung tadabbur surah An-Nahl kita dan insya-Allah kita akan masuk pada ayat ke-70 surah An-Nahl. Kalau tuan-puan ada waktu bersama kita pada 8.30 sampai 9.30 pagi dan malamnya kalau sempat saya akan live juga, saya akan sambung cerita buku ni sebab bagi saya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bukan hanya tuan-puan dan saya pun saya rasa perlu maklumat-maklumat tersebut supaya saya jangan tersalah dalam melakukan sesuatu. Itu saja. Selamat malam semua dan selamat tidur. Jazakumullah khairan kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.